Malaysia, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda, bersiaran secara langsung dari rumah, dan saya juga bersama Gigi Ahmad yang berada di studio di Bukit Kewangan. Dan sebelum kita mulakan topik kita hari ini, berita yang baru saja kami terima berhubung dengan henti tugas loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang berikutan pencemaran sumber air mentah, dan pemakluman tersebut baru saja dikeluarkan Air Selangor pada 7.30 pagi tadi, yang katanya dikesan di Sungai Selangor pada jam 2 pagi 19 Oktober, baru saja beberapa jam lalu, dan proses pencairan dan flushing bahan pencemaran terdapat dalam Sungai Selangor. Susulan itu tindakan segera telah pun dilakukan, dan Lembaga Urus Air Selangor telah pun melepaskan air mentah melalui operasi pengepaman kolam KL Larut, dan hingga jam 6.30 pagi ini pencemaran masih lagi dikesan di Sungai Selangor pada tahap 1 ton, iaitu kadar pencemaran itu adalah pengukurannya. Dan henti tugas keempat-empat loji ini menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1,196,457 akaun merangkumi 1,292 kawasan di wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Kelang Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Dan kami akan memaklumkan lebih lanjut perkara tersebut, apa maklumat yang anda perlu tahu sehingga bila, kami akan bawakan di astroawani.com dan juga di media sosial. Sekali lagi, isu pencemaran air ini masih lagi berlaku, dan dalam masa yang sama baru saja beberapa hari lepas kita menyaksikan insiden paip pecah juga menyebabkan gangguan bekalan air pada loji rawatan air Sungai Selangor. Dan sangat tepat pada isu kita pagi ini, Gigi, kita akan menceritakan sempena Hari Alam Sekitar, Gigi. Ya, betul tu. Kalau kita tengok, Naila, alam sekitar serta flora dan fauna ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, dan tanpa alam sekitar yang bersih dan sihat, mana mungkin manusia dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Tapi bagaimanapun, dengan proses kehidupan dan teknologi yang dibangunkan manusia kini, ia seringkali dilihat mengganggu kehidupan alam. Kita dapat lihat adanya pencemaran air berlaku, kerapnya banjir kilat, malah kita pun setiap tahun turut dilanda jerebu. Jadi sebenarnya pendidikan itu penting dalam mengajar anak-anak yang masih kecil. Kita juga perlu mengingatkan mereka yang sudah dewasa akan kepentingan menjaga, memelihara dan menghargai alam sekitar yang bersih itu. Dan seperti Naila katakan, hari ini bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara yang disambut setiap tahun dari 21 hingga 27 Oktober. Kami di Astro Awani ingin mengambil pendekatan ini untuk bersama-sama menjadi medium menyampaikan peringatan untuk kita terus menjaga alam sekitar. Dan bersama-sama kami hari ini adalah orang yang sangat tepat untuk membincangkan mengenainya, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Datuk, boleh Datuk terangkan dengan lebih lanjut mengenai sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila dan Gigi. Hari Alam Sekitar Negara biasanya disambut pada dan pada tahun ini kita memilih tema alam sekitar tanggungjawab bersama. Dan untuk untuk tahun ini disebabkan oleh tarikh dan disebabkan oleh SOP dan sebagainya, kita telah memutuskan untuk menyambut pada 23 Oktober 2020 di Kelantan. Dan perkara yang nak disampaikan di sini, mesejnya ialah alam sekitar tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab syarikat air, bukan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar sahaja, bukan tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, tapi tanggungjawab bersama yang harus kita pikul untuk sama-sama kita galas. Baik, Datuk, dengan tema yang diangkat itu, apa objektif yang cuba dicapai Kementerian menerusi sambutan Hari Alam Sekitar tahun ini? Objektif kita adalah memahamkan masyarakat bahawa untuk memastikan alam sekitar berada pada peringkat yang terbaik dari segi kelestarian, kita perlu tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama maknanya tidak ada pihak yang melepas tangan menyerahkan tanggungjawab untuk melestarikan alam sekitar kepada pihak lain. Tanggungjawab tersebut. Contoh yang saya selalu berikan ialah, kalaulah di rumah kita menggunakan tangki septik, rumah-rumah lama biasa menggunakan tangki septik, pastikan tangki septik tersebut dikosongkan setiap 2 tahun sekurang-kurangnya. Kenapa perlu dikurangkan? Kalaulah tangki septik tersebut tidak dikurangkan,
air yang kita hasilkan daripada bilik air kita, daripada toilet kita akan terus masuk ke longkang, longkang masuk ke sungai, sungai kita akan tercemar. Banyak pihak mengatakan bahawa saya dah lama tak berbuat demikian, apa yang perlu saya buat? Ya, ini yang penting. Soalan ini menunjukkan kita bertanggungjawab. Kalau kita tak pernah berfikir, maknanya kita tak bertanggungjawab. Dan kita mesti tahu juga bahawa pencemaran itu disebabkan oleh kumulatif resources yang masuk dalam sungai. Maknanya banyak sumber-sumber yang ada sehingga sungai tercemar. Kalaulah sedikit punca pencemaran, sungai tersebut sukar untuk dicemarkannya. Dan tanggungjawab kita dengan objektif yang jelas, dan kita ada 4 mesej yang praktikal. Mesej yang pertama ialah kita nak ada pengumpulan e-waste, mendidik dan menggalak masyarakat untuk menghantar buangan elektrik dan elektronik yang ada di rumah kita, bateri, telefon lama, wire komputer yang lama, peti sejuk kita, televisyen lama yang kita tak tahu mana nak buang, dan sebahagian masyarakat kita ni je buang depan rumah aja ataupun letak di tempat-tempat yang kononnya ada orang akan mengangkut. Untuk tujuan tersebut kita telah ada aktiviti sepanjang bulan ni secara intensif untuk pengumpulan e-waste. Mereka yang nak menganjurkan majlis di masjid ke ataupun di balai raya ataupun di mana saja boleh hubungi pihak Jabatan Alam Sekitar. Kita akan pastikan ada beberapa perkara yang perlu dibuat dan ada pihak yang akan mengutip e-waste tersebut dalam keadaan yang banyaklah, insya-Allah. Yang kedua ialah kempen hindari penggunaan plastik sekali guna, dan ini sangat penting sebab pada tahun 2040 kalau penggunaan plastik dia ada ni diteruskan, di laut kita nanti lebih banyak plastik dan sampah sarap berbanding dengan ikan. Dan ini sangat menakutkan kita. Sebab itu kita galakkan penggunaan plastik sekali guna itu dikurangkan atau sekurang-kurangnya dihapuskan. Ketiga ialah kempen penghijauan bumi dan penanaman pokok. Ini sekali dengan apa yang disarankan oleh Perdana Menteri, kita pada mesyuarat Majlis Tanah dan Majlis Tanah Negara pada 8 September yang lalu untuk mensasarkan penanaman 100 juta pokok. Jadi pokok ini sangat penting. Pokok ini bukan sahaja mewarnakan alam kita ini lebih hijau, tetapi pada masa yang sama menjerap karbon dioksida yang kita hasilkan menerusi pembakaran bahan api fosil melalui kenderaan kita dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah program keempat, program denai sungai kebangsaan. Nah, ini sangat penting. Banyak pihak bertanya bagaimana kita nak mencegah pencemaran. Ada banyak cara, tetapi kita telah melaksanakan hampir kesemua cara tersebut, kecuali menggerakkan masyarakat untuk sama-sama bertanggungjawab melestarikan alam sekitar dan sungai. Jadi dengan adanya denai sungai sepanjang sungai utama kita, di mana kita ada sumber air untuk dijadikan bekalan air, kita akan bina denai, dan kita telah bina denai di Kelantan semasa pelancaran Hari Alam Sekitar Negara. Nanti kita akan melancarkan sebuah denai berhampiran dengan kampus USM di Kubang Krian. Tapi apa yang saya sebutkan, dengan adanya denai ini masyarakat akan lebih rapat dengan sungai. Masyarakat ambil tahu apa benda yang berlaku di tepi sungai. Dan mereka yang berhasrat untuk mencemarkan sungai, sama ada secara intentional, berniat demikian, atau sebaliknya, mereka akan diawasi dan ada pihak yang akan maklumkan kepada pihak berkuasa. Ada pihak yang akan mencegah hal tersebut daripada berleluasa. Ya. Datuk, saya ingin terus menyentuh mengenai isu pencemaran sungai ini, pencemaran air. Kalau kita dapat bacakan perkembangan terkini yang dibawakan oleh Naila tadi, isu seperti pencemaran air ini masih membelenggu negara, Datuk, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan bekalan air untuk ribuan penduduk di merata tempat. Dan adakah kita perlukan tindakan undang yang lebih tegas terhadap jenayah alam sekitar? Kementerian juga kita lihat ada menubuhkan pasukan elit untuk menangani kes-kes ini. Boleh Datuk kongsikan? Ya, penubuhan unit cegah jenayah alam sekitar telah dilaksanakan pada 1 hari bulan Oktober secara pentadbiran. Maknanya kita dari segi perjawatan masih belum ada waran perjawatan dan sebagainya. Tapi kita menggunakan resources sumber yang ada untuk bekerjasama dengan PDRM, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Jabatan Bayu Keselamatan dan pelbagai pihak untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran secara terancang dapat diatasi secara kaedah yang berbeza. Saya nak sebutkan juga, ya, Daila,
isu pencemaran sungai ini banyak pihak tidak mengetahui bahawa mereka mencemarkan sungai. Saya buat posting dalam Facebook pribadi saya hari ini tentang anda mencemarkan sungai. Jadi banyak orang tak tahu mencemarkan sungai ini sangat mudah. Lebih mudah daripada apa yang kita fikirkan. Kita membiarkan saja sampah di depan premis kita, di rumah kita dan sebagainya. Sampah itu kalaulah tak dikutip akan masuk dalam longkang ketika hujan. Ketika hujan akan dialirkan ke anak sungai. Akhirnya akan berakhir di sungai. Itu kalaulah sampah. Bagaimana pula dengan minyak yang ada? Minyak daripada bengkel, motor dan seumpamanya. Dan saya telah berbincang dengan banyak pihak, termasuk mereka yang didakwa mencemarkan alam sekitar. Dan apabila ditanya, mereka jawapannya mudah saja, iaitu saya hanya membasuh premis saya hanya membasuh kedai saya hanya membasuh kilang saya hanya membasuh ladang ternakan saya. Soalnya apabila selepas dibasuh, air tersebut dialirkan ke dalam longkang. Longkang dialirkanlah anak sungai. Anak sungai akhirnya berakhir di dalam sungai di mana kita jadikan sebagai sumber air. Dan perkara ini harus dipahami oleh semua pihak bahawa membasuh hal yang boleh mencemarkan sungai itu adalah satu kesalahan. Dan kita akan tindak sangat tegas selepas ini. Dan sekarang pun kita tindak sangat tegas untuk pastikan perkara ini tak berleluasa. Tapi saya ingin ingatkan pihak yang biasa melaksanakan perkara ini bahawa cukuplah tu, ya. Jadi saya akan dan dengan apa unit cegah jenayah alam sekitar ini kita sangat tegas, ya, dan mereka yang didakwa itu akan dikenakan pelbagai tindakan yang berkaitan. Ya, Datuk Sri mungkin boleh memperincikan atau menjelaskan lebih lanjut apa contoh tindakan yang lebih tegas itu yang akan dikenakan terhadap pihak industri, kerana itu yang orang ramai ingin tahu. Kita lihat isu pencemaran ini sering berlaku dan Datuk Sri cakap tadi ramai pihak yang tak tahu mereka sendiri bertanggungjawab atas isu-isu pencemaran. Jadi mungkin apa tindakan yang contoh idea? Ya, tindakan yang pertama ialah dari segi perundangan di bawah akta-akta yang berkaitan, akta kualiti alam sekeliling. Kita akan pindah akta ini dalam sidang, insya-Allah. Kalau sidang akan datang ni, kertas pindaan akan dikemukakan dan antaranya ialah tindakan dari segi denda kepada kesalahan-kesalahan yang ada tu. Jadi sekarang ni 500,000 kita bercadang untuk naikkan kepada yang lebih tinggi lagi lah. Saya tak boleh nak cakap di sini sebab belum dibahaskan di peringkat kabinet, tapi sangat-sangat tinggi, ya. Dan begitu juga dengan penjara yang akan dikenakan. Itu kalau sabit kesalahan. Yang kedua ialah kita juga akan pastikan akta yang berkaitan dalam badan ataupun agensi tertentu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Begitu juga dengan di peringkat negeri, kita sedang bekerjasama dengan pelbagai kerajaan negeri untuk pastikan enactment yang ada di pelbagai negeri itu diperteguhkan lagi dengan denda yang lebih tinggi dengan itu. Jadi saya fikir itu dari segi perundangan. Tetapi yang sangat penting yang saya nak jelaskan di sini ialah dari segi bekalan air, sistem bekalan air kita juga harus dimantapkan. Contohnya ketika berlaku di Sungai Semenyih pencemaran yang lalu, kita dapati Semenyih 2, loji ada 2 di Semenyih itu, satu Semenyih 1, Semenyih 2. Semenyih 1 tu mendapat air langsung daripada Sungai Semenyih dan itu tidak dapat kita bantu kerana kalaulah tercemar sumber air maka tercemarlah atas tutuplah loji tersebut. Tetapi loji 2 kita mendapat air daripada taps Sungai Langat yang ada di pinggir sungai. Taps maknanya takungan air pinggir sungai. Jadi bagi mereka yang dapat air daripada loji Semenyih 2, ketika itu tak ada gangguan bekalan air sebab kita ada takungan air. Jadi dengan secara tak langsung kita perlu ada banyak takungan air di pinggir sungai berhampiran dengan loji, bukannya di hulu. Di hulu tu maknanya ada empangan. Empangan pun kadang-kadang 24 km daripada muka sauk di mana kita ambil air tersebut. Jadi berlaku pencemaran juga di situ. Tapi apabila kita ada takungan air pinggir sungai, itu mengurangkan risiko adanya gangguan bekalan air. Jadi kita telah berusahakan supaya mudah-mudahan dapat dijadikan salah satu daripada komponen yang akan dibiayai menerusi bajet 2021 nantilah, ya, untuk Sungai Selangor dan Sungai Semenyih.
Ya, Datuk, kalau kita melihat dari segi solusinya juga, Datuk, kita tidak mahu perkara ini berlaku dan berlaku lagi. Dan dari segi solusi, adakah sekarang ni memang wujud agensi tertentu untuk menguruskan sisa-sisa ini daripada premis-premis, mungkin kedai-kedai motor itu, adakah agensi khas menguruskan sisa toksik daripada mereka ini, Datuk? Isunya bukannya daripada premis yang dilesenkan. Isunya ialah premis yang tak ada berlesen. Ya, itu isunya. Sebahagian besar daripada masalah yang kita dapati sekarang ni adalah daripada premis-premis yang luar dari segi daripada pemantauan kita, kerana wujudan mereka ini tidak dilesenkan. Satu. Yang keduanya, memang ada syarikat-syarikat yang mengambil sisa-sisa yang ada itu, kutip sisa-sisa bawa satu tempat yang untuk dilupuskan. Hakikatnya mereka yang tidak berlesen ini, kewujudan perniagaan mereka pun tidak dilesenkan, apatah lagi untuk comply, untuk mematuhi syarat-syarat pelesenan ataupun perkara yang kita anggap sebagai penting kepada dalam kita. Jadi itu dari segi regulatory yang saya sebutkan. Tetapi dari segi sistem bekalan air, kita perlu banyakkan taps. Kalaulah taps berlaku, taps ni boleh menampung air sampai 15 hari, 20 hari. Kalau pencemaran berlaku dalam masa 20 hari, tak ada masalah. Ya? Sebab itu. Taps yang kita ada di Sungai Labu itu 3 bulan. Kalaulah apa berlaku di Sungai Labu, KLIA itu akan tetap dapat air selama 3 bulan. Jadi itu yang kita nak laksanakan. Dan yang juga penting, selain daripada taps, kita perlu ada banyak takungan air terawat di dalam sistem. Ini tidak ada. Kedua-dua konsep ini apa yang kita sebutkan sebagai reserve margin. Reserve margin maknanya kita punya keupayaan untuk membekalkan air mengatasi daripada permintaan. Keupayaan membekal itu katalah lebih tinggi 20%, 30%. Contohnya di Pulau Pinang, hampir 30% keupayaan membekalkan air ataupun reserve margin. Jadi tidak berlaku, jarang kita dengar di Pulau Pinang berlaku catuan air, walaupun kerap berlaku pencemaran, kerap berlaku air tak cukup disebabkan oleh kekeringan musim panas dan seumpamanya. So itu yang konsep yang kita nak buat. Tapi saya ingin ingatkan bahawa perkara ni bukan boleh berlaku dalam masa 2-3 bulan. Ya. Perkara ni kalau nak buat satu tap tu mungkin memerlukan 3 tahun. Nak buat takungan air terawat itu juga mengambil masa yang banyak. Jadi untuk persiapan kita dalam tempoh terdekat ni, kita perlukan lebih banyak denai sungai sepanjang sungai-sungai utama kita, supaya masyarakat turut membantu memantau sungai dan faham bahawa pencemaran sungai ini adalah tanggungjawab bersama. Datuk Sri tadi ada sebut sedikit tentang komponen dalam belanjawan 2021, dan kalau boleh kita nak dapat tahu sedikit apa yang mungkin diutamakan oleh kementerian menjelang pembentangan belanjawan 2021 bulan depan, apa yang boleh kita jangkakan dengan isu-isu alam sekitar dalam belanjawan ini, Datuk Sri? Saya tak boleh mendahului kerajaan, sebab benda itu belum diputuskan di peringkat kabinet. Ya. Jadi saya fikir saya dah menggambarkan tadi bahawa takungan air pinggir sungai itu satu perkara yang sangat kita beri keutamaan. Baik, dan sebelum kita berpisah, kita nak tahu juga apa pesanan Datuk Sri kepada penonton Astro Awani berhubung dengan sebenar Hari Alam Sekitar ini, dan juga maklumat lebih lanjut berhubung dengan sambutan ini, apa tema dan apa message yang ingin Datuk Sri sampaikan sempena dengan sambutan ini? Tema kita ialah alam sekitar tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab Kementerian Alam Sekitar dan Air sahaja. Semua pihak bertanggungjawab memastikan alam sekitar kita berada dalam kualiti yang baik. Jadi sama-samalah kita menghayati konsep tersebut. Untuk tahun ini kita memberikan 4 penekanan. Penekanan yang pertama, pengumpulan e-waste. E-waste ini sangat penting sebab ini adalah sumber kekayaan, pada masa yang sama itu sumber masalah. Ya, jadi kita pastikan e-waste ini dapat dikumpulkan. Pihak yang ingin menganjurkan pengumpulan e-waste diharap dapat menghubungi pihak kementerian, email dan Facebook ataupun tweet saja kementerian, kita akan insya-Allah akan beri respon. Jadi ada pusat pengumpulan, masyarakat sekitar bawa e-waste. E-waste ni termasuklah refrigerator, kita punya televisyen lama, komputer lama, wire-wire lama kita dan seumpamanya. Yang kedua ialah kempen hindari penggunaan plastik sekali guna. Ya, jadi kita belilah bekas yang lebih tahan lama ke mana-mana kita bawa dalam beg kita, dalam poket kita.
dan kita elakkan daripada penggunaan plastik sekali guna. Yang ketiga, kempen penghijauan bumi dan penanam pokok. Jadi tanam pokok ya di mana-mana, di dalam pejabat, di luar pejabat, di rumah kita, di sepanjang sungai dan seumpamanya. Kita nak tanam 100 juta pokok dalam tempoh 4 tahun hingga 2024 sebagaimana diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-77. Dan yang keempat ialah program Denai Sungai Kebangsaan. Ini kita menggalakkan masyarakat bukan sahaja membina Denai tetapi juga memeriahkan Denai, mengimarahkan Denai. Dan Denai ini bukan kerajaan yang buat sepenuhnya. Kita hanya membiayai kira-kira 10% sahaja Denai sepanjang 10,000 kilometer insya-Allah. Dan ini telah kita muatkan dan mudah-mudahan dalam bajet 2021 ini jumlah wang diperuntukkan untuk pembinaan Denai Sungai Kebangsaan ini. Ya. Satu usaha yang sangat baik sekali. Terima kasih kita ucapkan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Cukup baik sekali ulasannya. Dan kita perlu berhenti berehat seketika, Naila. Kembali selepas ini kita nak mengupas mengenai satu hobi yang unik. Berhenti berehat seketika.